Abang Pian sudah 10 tahun membawa taksi di Bandaraya Kuala Lumpur ini. Dia merupakan askar pencen yang berhenti berkhidmat ketika usianya 40 tahun. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Mahani Share. Hari ini adalah hari mistik audio bertajuk Penumpang Teksi Rupanya Penghuni Banglo Puaka. Pastikan Anda mendengar sehingga habis. Kemudian tekan like, komen dan subscribe serta tekan butang notification. Pelbagai pengalaman yang Abang Pian tempuhi sepanjang membawa teksi, terutamanya sekali pada sebelah malam. Kadang-kadang berlanjutan hingga dini hari. Pengalaman yang diperoleh ada kalanya manis, pahit, menyedihkan dan juga menakutkan. Namun semua itu merupakan asam garam yang harus dilalui oleh seseorang pemandu teksi sepertinya. Dalam pada itu, dia selalu mendengar cerita daripada rakan-rakannya tentang sebuah rumah besar yang dikatakan berpuaka. Rumah besar tinggal itu pernah didiami oleh sepasang suami istri yang hartawan. Dikatakan hartawan itu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan berpendidikan tinggi. Namun, disebabkan cintanya terhalang, anak perempuan pasangan itu mati dengan cara membunuh diri. Dia menggantung dirinya di alang di dalam bilik tidurnya tepat jam 12:30 malam. Mayatnya dijumpai oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang amat menyedihkan. Akibat tekanan perasaan, istri hartawan itu akhirnya menjadi gila dan dimasukkan ke dalam hospital mental. Hartawan itu pula hilang entah kemana. Ada yang mengatakan hartawan itu membawa diri ke luar negeri. Ada juga yang mengatakan bahawa hartawan itu turut membunuh diri seperti anak perempuannya. Abang Pian selalu menghantar penumpangnya di kawasan perumahan banglo berhantu itu. Namun, tidak pernah sekalipun dia berjumpa dengan kejadian misteri atau menakutkan di situ. Akhirnya, dia menganggap cerita yang didengar selama ini hanyalah kabar angin yang tidak berasas sahaja. Ditahan 2 orang wanita. Pada suatu malam Jumaat, dia seperti biasa membawa teksi sambil berharap agar malam itu ramai penumpang yang akan menyewa teksinya. Pada malam itu juga, hujan turun lebat membasahi ibu kota yang hampir 2 bulan kering kontang. Jam sudah menghampiri 11:30 malam, namun tidak ada seorang penumpang pun yang menyewa teksinya. Abang Pian berasa agak putus asa, lalu dia mengambil keputusan untuk pulang saja ke rumah. Ketika teksinya sampai di sebuah perhentian bas di hadapan sebuah bangunan lama, tiba-tiba dia ditahan oleh 2 orang perempuan. Seorang perempuan agak tua, sedikit bongkok, manakala perempuan muda itu pula amat cantik dengan rambutnya yang panjang hingga ke punggung. Setelah menyatakan tempat tujuan, kedua-dua wanita itu duduk di bahagian belakang teksinya
tanpa bercakap sepatah kata pun. Hanya bau wangi yang menusuk hidung Abang Pian. Sesekali dia akan memandang melalui cermin belakang, namun kedua-dua penumpangnya itu hanya duduk tegak dengan mata memandang tepat ke arahnya. Pandangan mata mereka amat menakutkan hingga membuatkan bulu roma Abang Pian meremang tiba-tiba. Serentak dengan bulu romanya meremang itu, tiba-tiba hidungnya terhidup bau bangkai yang amat menyengat. Hampir saja dia mau muntah kalau tidak karena rasa malu dengan penumpang di belakangnya. Namun yang menghairankan Abang Pian, tidak pula kedua-dua wanita itu memberi respon dengan apa yang dialaminya. Mungkinkah hidung mereka berdua tersumbat atau mereka juga malu sepertinya. Tiba-tiba wanita muda itu memberi isyarat supaya berhenti pada Abang Pian. Hampir terbuntang mata Abang Pian apabila taksinya berhenti betul-betul di hadapan rumah banglo tinggal yang dikatakan berpuaka itu. Tiba-tiba bulu romanya sekali lagi meremang dengan peluh sejuk mula membasahi tengkuknya. "Takkan takut kot?" sayu je wanita itu bersuara dengan nada sindiran. Mulut Abang Pian bagaikan terkunci untuk menjawab. Badannya seperti kaku, dia hanya dapat memandang tubuh kedua-dua wanita itu menjadi kabus putih yang nipis dan kemudiannya hilang dengan helaian yang amat menakutkan. Beberapa menit juga Abang Pian menjadi kaku. Sebaik sahaja dia sedar, cepat-cepat dia bergerak meninggalkan banglo puaka itu. Namun di ekor matanya Abang Pian nampak dua lembaga putih seolah-olah melambaikan tangan mereka ke arahnya dengan helaian yang sangat jelas di telinganya. 3 hari Abang Pian demam, semangatnya bagaikan lari. Namun dengan azam untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dikuatkan juga hati untuk membawa taksi. Tetapi kali ini dia lebih berhati-hati. Pengalaman yang menakutkan itu akan tetap terpahat dalam ingatannya buat selama-lamanya. Itulah kisah seram seorang pemandu taksi. Semoga kuat untuk mengharungi dugaan dan cabaran ketika mencari rezeki. Saya akhiri cerita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.